Hello guys, what's up? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton video aku untuk kali ini. So guys, untuk video kali ini sepatutnya video yang korang tekan ni sepatutnya bulan 9 yang lepas aku release, tetapi disebabkan kekurangan masa seperti intern dan sebagainya, so start pada minggu ni insya-Allah aku akan cuba upload sebaik mungkin video-video yang tak kisahlah seram ke apa ke, especially kisah seram ASEAN. Sebab hari tu dah lama dah aku dah completekan 14 video berkaitan 14 buah negeri dia punya kisah seram lah di dalam Malaysia. So kali ni korang hold your phone, pegang phone korang, and then kita akan menyusuri terbang ke negara jiran kita di Indonesia. So guys, sebelum korang menonton, jangan lupa kalau korang ternampak video ni, terima kasih kerana menonton, dan terima kasih juga kerana tekan. Dan jangan lupa kalau korang suka, tekan like and subscribe my channel, dan tekan butang loceng di sebelah butang subscribe untuk dapat video baru aku yang akan datang, tak kisah dalam pelbagai apa-apa konten sekalipun. So guys, let's take off to Indonesia. So let's watch this video. Baiklah, untuk tempat yang pertama ialah Taman Negara Alas Purwo. Taman Negara Alas Purwo ni adalah kawasan hutan yang berada di daerah Tegal Dilmo, Banyuwangi. Dan dia juga merupakan tempat pada berhantu di Indonesia. Selain daripada pokok yang cantik macam dalam filem, tempat ni juga menyimpan pelbagai cerita mistik. Malah penduduk tempatan di situ juga percaya bahawa Alas Purwo ni merupakan tempat pada berhantu di Pulau Jawa selain Gunung Merapi dan juga Lahu. Kalau di Google Map lah tempat tu kat mana. Dikatakan dalam hutan ni ada gua yang sering dijadikan tempat bermeditasi ataupun tempat untuk tenangkan diri. Dan di dalam hutan juga kononnya ada tempat persinggahan Nyi Roro Kidul yang dikatakan hantu yang berlegar di kawasan laut, dikatakanlah. Dan bukan tu je, dekat hutan ni pun ada banyak jenis roh termasuk jin terkaya yang bernama Yusuf yang juga dipercayai wujud di Alas Purwo. Yang ni kita tak pasti Yusuf yang mana, tapi yang penting bukan Yusuf Tayyub. Yang penting bukan tu. Tempat yang kedua ialah Hotel Pondok Indah Bedugul. Kawasan Bedugul di Bali merupakan destinasi paling popular di Indonesia. Pelbagai tarikan pelancong yang terkenal bermula dari Pasar Candi Kuning hingga ke Kuil Ulun Danu yang ada di sana. Tapi siapa sangka guys, dekat sana pun, iaitu di Bedugul, ada tempat paling berhantu iaitu nama Hotel Pondok Indah Bedugul. Walaupun mempunyai bangunan yang tersegam indah dan reka bentuk yang menarik, hotel ni dikatakan tak pernah didiami langsung oleh mana-mana makhluk, even manusia sekalipun. Dia dibiarkan ditinggalkan lama sangat hotel ni. Dan dia juga dikenali sebagai PI Bedugul, ataupun sekarang ni dia telah menjadi tempat paling berhantu yang menakutkan. Terdapat berbagai cerita yang berbeza mengenai hotel ini, iaitu di mana ada juga yang mengaitkan ada kes pembunuh diri di hotel tu. Ada yang mengatakan hotel ni dimiliki oleh ahli perniagaan Bali yang tidak dapat disahkan kebenarannya. Ada juga yang mengatakan Tome Soeharto, iaitu anak kepada Presiden kedua Republik Indonesia, iaitu Soeharto sendiri. Kisah ini juga misteri apabila hotel tu mula tersebar luas oleh seorang vlogger yang bernama Jacob Laukaitis yang datang ke sana. Dikatakan ada seorang pekerja hotel yang bekerja dekat situ tiba-tiba meninggal dunia. Kononnya roh dia kemudian berkeliaran apabila malam menjelma. Beberapa pelancong asing yang mengunjungi tempat itu juga dilaporkan hilang. So sehingga kini tidak dapat disahkan kesahihan tempat itu. Macam biasa, jalankan penyelidikan anda sendiri. Kita ke tempat yang ketiga, iaitu Lawang Sewu. Lawang Sewu ni aku rasa ramai dah famous, dah ramai kenal, ada yang belum.
Tempat ni terletak di kota Semarang. Lawang Sewu ni merupakan bangunan peninggalan zaman penjajah yang sering menjadi destinasi pelancongan. Senang kata, tempat jajahan, maksudnya tempat pentadbiran untuk Belanda lah dulu. Biarpun dipanggil Lawang Sewu ataupun 1000 pintu, maksud dia, sebenarnya dia ada 429 pintu je kat sini. Dibina pada awal 1900-an, bangunan ini masih berdiri dengan pelbagai cerita gelap di sebaliknya. Populariti Lawang Sewu ni antara paling seram. Lawang Sewu ni dia start famous apabila salah sebuah stesen televisyen negara, iaitu stesen Indonesia sendiri, membuat rancangan realiti di tempat tersebut. Maksudnya dia buat paranormal. Dikatakan diorang guna kamera inframerah yang mereka gunakan boleh menangkap bentuk bukan manusia. Dan di Lawang Sewu ni dia ada ruang bawah tanah dan ditutupi dengan mempunyai beberapa mitos menarik seperti dakwaan hukum mati beramai-ramai dekat situ. Biarpun tiada dokumen yang boleh mengesahkan kebenaran dia, ramai pengunjung mengakui tempat ini memang aura mistik dia sangat kuat dan ada aura yang tersendiri. Memang negatif lah, senang kata. So di sini boleh kata ramai juga influencer ataupun artis-artis, termasuk ustaz pun dia nak test dekat tempat ni untuk menguji ataupun untuk menunggu kehadiran makhluk tersebut. Salah satunya video ini. Korang boleh tengok dekat video ni. Video ni dirakam menggunakan kamera inframerah. Salah seorang ustaz, dia menunggu di salah sebuah di lorong tepi ruang bawah tanah tu. Tiba-tiba bila dia tengah menunggu, ada makhluk yang dikatakan makhluk hampir sama macam Pontianak dan tanpa kepala. Wallahu alam, itu betul atau tidak, korang selidik sendiri. Untuk tempat yang seterusnya, iaitu di salah sebuah kawasan. Di mana? Iaitu di Kampung Trunyan, ataupun di orang sana panggil Desa Trunyan. Kampung ni adalah destinasi pelancongan seram di Pulau Bali. Selalunya seronok, ini seram. Terletak di pinggir Tasik Batur Kintamani. Kampung ni sangat seram kerana terdapat tradisi dan kawasan perkuburan yang agak unik dan menyeramkan. Jika di kawasan lain di Bali ni, jenazah akan dibakar dalam upacara ngaben. Penduduk Trunyan memilih tradisi mepasih. Mempasih ni adalah perarakan meletakkan mayat di kawasan lapang tanpa dibakar atau dikebumikan. Mayat akan diletakkan di berdekatan dengan pokok taru yang dimurkai. Tak heranlah kalau anda berkunjung ke sana, korang akan dapat tengok tulang tersusun dengan rapi. Untuk nak datang ke kampung ni, dia ada banyak keperluan yang perlu korang kena buat untuk menghormati tradisi masyarakat diorang. So boleh kata bila kita datang ke tempat tu, walaupun tempat tu seram, tapi bila melibatkan adat, ada adab je dan kita kena ada hormat. Kalau tak, kita langgar, akan terima padahnya. Alright guys, untuk tempat seterusnya di Indonesia, tadi kita dah cerita banyak kawasan. Ini adalah salah sebuah kubu yang terletak di Fort Rotterdam di Makassar. Macam biasalah, di Indonesia dulu adalah zaman penjajahan Belanda dulu. So tak heran lah dia ada banyak tempat tinggal dalam zaman penjajahan, macam penjara dan sebagainya. Kubu ni pada asalnya dibina sebagai tempat pertahanan tentera Diraja Gorontalo yang pernah digunakan sebagai penjara pada zaman Belanda. Beberapa kisah mistik yang sering dialami oleh pengunjung Fort Rotterdam, salah satunya adalah kemunculan tentera yang berpakaian seperti orang Belanda dan figura berlumuran darah melalui kawasan ini. Kerana kita tahu zaman penjajahan dan zaman perang dulu mempunyai peninggalan yang sangat banyak, terutamanya pada zaman perang. Tak kisahlah zaman Jepun, British ataupun zaman Belanda. So bila kita tengok kawasan ni, memang banyak tempat-tempat tinggalan sejarah yang ditinggalkan oleh pihak Belanda dulu. So bila ada kes macam kes berotan ataupun kes seksa tahanan yang menentang Belanda, so tak heranlah ada yang kata ada roh yang bergentayangan di kawasan kubu ni. So kita menuju ke tempat yang seterusnya. Seterusnya kita akan menuju ke kubu Vredenburg. Fort Vredenburg ni merupakan bangunan warisan Belanda yang terbesar di Yogyakarta. Berfungsi sebagai muzium, ramai pelancong datang ke tempat ni setiap hari. Seperti kebanyakan bangunan lama,
Kubu ni mempunyai kisah seramnya yang tersendiri. Contohnya, merupa mengkudu Belanda yang kakinya menjumpai kuda kepala askar Belanda. Dan kita nampak sosok wanita cantik berbaju labu dikatakan sering muncul dari pintu kubu. Boleh katakan macam penjaga lah. So, bila di kawasan penjajahan Belanda ni, so kita tak heran lah ada macam-macam kisah yang agak menyeramkan kat sini. Untuk tempat seterusnya ialah di Taman Pesta Sanur. Taman Pesta Sanur ni adalah salah satu tempat boleh berhantu di Indonesia. Tempat ni terletak di Denpasar, Sanur. Festival Park ni telah dibina pada tahun 1990-an. Sejak tempat ni tak guna, pelbagai cerita mistik yang muncul di dalam kepala penduduk-penduduk tempatan. Tak heranlah kalau ramai yang datang ke sini untuk menguji keberadaan mereka. Senang kata nak buat paranormal lah. Keadaan bangunan yang ditumbuhi semak samun dan terabai juga menjadikan Taman Pesta Sanur ni sebagai lokasi penggambaran unik untuk penduduk tempatan ataupun luar negara. Dan boleh kata tempat ni jadi tempat shoot lah, walaupun tempat ni banyak semak, banyak bangunan lama, bangunan yang telah ditinggalkan lama. So boleh kata banyak juga makhluk yang berkeliaran di kawasan Taman Pesta Sanur ni. Kalau boleh tengok lah antara gambar-gambar yang aku bagi ni, antara tempat-tempat peninggalan diorang. Dan yang last kali ialah Kompleks Kota Lama Jakarta. Kota Lama Jakarta ni dah wujud sejak tahun 1500 lagi. Lama dah, mempunyai cerita yang sangat panjang, tetapi kita akan cuba pendekkan. Beberapa bangunan di Kompleks Kota Tua ni merupakan tempat yang mempunyai cerita mistik yang tersendiri. Salah satunya ialah Museum Fathahillah. Di tempat yang pernah jadi lokasi hukuman mati ni, kita sering mendengar bunyi tangisan ataupun dehidu bau yang tengik ataupun bau yang busuk sangat-sangat. Memang busuk. Dan terdengar jugalah, jangan kata perempuan menangis, kanak-kanak menangis pun ada terdengar. Manusia yang diberi kelebihan ke-6, iaitu panca indera yang ke-6. Dan lokasi yang seterusnya juga ialah Museum Wayang. Museum Wayang ni merupakan kawasan yang korang boleh tengok sekarang ni, sebab aku pun first time dengar kawasan Museum Wayang ni. Ialah merupakan kawasan yang dikatakan juga tempat penjajahan Belanda. Banyak juga tempat penjajahan Belanda ni. So pendekkan cerita, beberapa orang ataupun beberapa pengunjung yang datang ke tempat Museum Wayang ni, walaupun dia sebuah museum, dia ibarat macam museum negara lah lebih kurang, akan ada bunyi askar berarak. Jangan kata berarak, mereka berkawat kaki dan bunyi seperti orang Belanda. Dan diorang pun cakap Belanda, iaitu bahasa Netherlands sendirilah. Dan diorang juga kedengaran dari tempat ni bunyi seolah-olah perempuan menjerit orang ataupun makhluk yang berbahasa Belanda pun ada. Dan begitu juga dengan Kedai Merah yang sering mendengar jeritan wanita yang tak bertubuh ataupun tak berpakaian. Namun ia adalah kawasan tarikan pelancongan yang dilawati oleh pelbagai kaum dan juga pelbagai bangsa. Malahan dari seluruh dunia sekalipun, ia menyimpan banyak kisah-kisah yang menyeramkan, terutamanya yang bekerja shift malam. Antara yang menyeramkan ialah bunyi gamelan dari Museum Wayang, bau darah dari museum itu, pokok yang penuh dengan tengkorak, bunyi jeritan dari penjara wanita, hantu lelaki patah leher di kafe Batavia, hantu laut di Pelabuhan Sunda Kelapa, dan hantu mengkudu Belanda di Jambatan Kota. Selain itu juga di Museum Wayang tu juga terdapat askar berarak dan bunyi orang berbahasa Belanda. Begitu juga dengan Kedai Merah yang selalu dengar jeritan wanita yang tak bertubuh, boleh kata yang tidak berpakaian. Dan anak patung tu juga sebenarnya kelihatan sedikit menakutkan dengan susuk tubuh lelaki kulit hitam yang memakai serba putih. Kalau kau tengok dekat gambar sekarang ni, sejarah dan legenda mengatakan bahawa anak patung yang digunakan pada upacara kematian untuk orang pulau di Samosir sering didiami oleh roh orang mati yang ada anak patung tu. Kononnya ia dipercayai pembuat boneka tu ataupun pembuat patung tu mati beberapa saat lepas anak patung tu dibuat dan digunakan dalam upacara. Kisah yang paling terkenal ialah misteri koleksi gamelan Sunda di aras 2 museum tersebut.
terdapat polis yang melarang pengunjung untuk bermain alat muzik selepas diorang sasat. Ini kerana dipercayai tindakan ini akan mengganggu makhluk yang mendiami lokasi di mana gamelan itu diletakkan. Senang kata, bila korang masuk ke kawasan bagi muzik, iaitu kawasan muzik dalam museum tu, walaupun waktu siam, tapi sarankan jangan kacau, jangan sentuh, jangan main langsung, sebab kononnya berkemungkinan roh tu masih berada di situ dan dia akan mengganggu sesiapa saja yang memain ataupun yang memainkan muzik tersebut. Alright guys, itu saja video untuk kali ni. So, aku harap korang dah tengok banyak info-info yang aku telah share kepada korang di Indonesia, especially tempat-tempat yang aku boleh kata hotspot lah. So, aku harap korang yang menonton video ni, kita ambil bagi hiburan saja, jangan ambil take serious sangat. And then aku harap korang jalankan penyelidikan anda sendiri. So guys, sebelum kita habiskan video ni, kepada kalian yang penonton dari Indonesia, aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih kerana menonton video ini. Harap kalian juga like dan juga subscribe channel aku, tekan butang lonceng untuk dapat video-video baru aku yang akan datang. So guys, thanks for watching. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum and bye bye. See you later in my next video.